Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Khalif, orang pertama join. Apa khabar Kapten? Lama tak dengar live baru. Baik, Razwan Muhammad, terima kasih. Ermi, Han, Jiro, tiap malam Jiro, terima kasih banyak. Nurul Aziani, baik, Hana, Atikia, Han underscore Afish. Baik, Asma, Nur Fikri, Suzana, Syafiq, Sri Kandi, Ilahi, Salim Talib, Wan Bakar, Moshika Muslim, Wajah Suci Faiza, Baiha Muhammad, Munawwarah Nabila, Intan Hana, Zakwan, siapa lagi ni? Set kita 89. Nabila Tio, Hafiz, Anissa Adam, Syuhada Safia, Hafiz G84, Amidi Naim, Milian, Faiza Jumiati, Cik Su, Amiza, Waalaikumsalam, Darian Najwa. Okey, Faiz Adam. Oh, Tuan Adam, apa khabar? Lama tak tanya khabar Tuan Adam. Khairul Anwar. Okey. Roslina, kebahagiaan. Madihah. Okey. Syafiq Azizi, Muhammad Syukri Said, Waalaikumsalam. Rajazi, Jumiati, Muhammad Jeffrey Johari, Nadia, F. Hidayu. Mereput kat rumah. Sabar je lah Tuan Adam MDEC tutup ke kerja pada rumah lah kot MDEC. Saya ingat pula. Noratika, Nur Fikri, Fatin Zaidi, Aiman Hamizi. Okey. Syuhada Safia, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Ismail. Okey. Okey. Syuhada Amni, Dr. Smile. Okey, Dr. Smile. Kita tunggu Dr. Smile masuk. Baik, malam ni insya-Allah kita akan bersama dengan Dr. Munirah, Doktor Pergigian. Saya cuba nak cari alumni USIM yang lain daripada yang lain. Teringat saya pada fakulti pergigian, antara fakulti yang mungkin agak adik sedikit yang ditubuhkan. Jadi berjumpalah saya dengan Dr. Munirah. Okey, kita tunggu Dr. Munirah request kejap. Kemudian okey, Dr. Munirah dah masuk. Cuma Dr. Munirah tolong request ataupun saya dah add dah. Saya add sekali lagi Okey, sekejap. Okey. Baik, kepada yang join kita malam ni, terima kasih banyak. Kita sedang menantikan Dr. Munirah untuk. Okey, Dr. Firdaus,
minta Dr. Munirah request ataupun saya dah send, saya dah add, nanti Kang accept. Minta Dr. Firdaus pun dah join. Saya send sekali lagi pada Dr. Munirah. Okey. Okey. Munirah saya dah add. Yani Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Masyitah Manaf. Oh, Dr. Munirah cancel. Masyitah Manaf. Suara forum perdana live. Tak ada. Ni abauan Kedah ke ni? Suara dah dengar Dr. Munirah, cuma gambar tak keluar lagi ni. Kenapa? Sedang connecting. Ni abauan Kedah ni. Buat dia. Suara dah dengar Dr. Munirah, cuma gambar tak keluar lagi. Kenapa? Sedang connecting. Ni abauan Kedah ni. Ataupun, sekejap, sekali lagi. Alright. Ramai peminat-peminat Dr. Gigi malam ni jadi malam ni siapa nak tanya tentang macam mana nak cantikkan gigi, nanti boleh kita bercik-chat malam ni. Yalah, kadang-kadang bila dah tua-tua ni baru fikir pasal gigi kan. Ya ni Ibrahim, mana Dr. Munirah? Sabar sekejap. Dia sedang menguruskan nak appear. Okey, Aisyah Sofia, terima kasih. Ini tiap-tiap malam join kita, terima kasih. Syabi 81, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hendra daripada Indonesia, subhanallah. Yahya Mahyudin, Allah, apa khabar sahabat daripada Sabah menonton. Bila nak balik Semenanjung ni, habis PKP lah kot. Syafiq Fauzan, orang Kuak Cempedak pun join. Kuak Cempedak pula dah. Okey, doktor dah masuk. Saya request. Suara Dr. Munirah dah dengar, cuma gambar tak keluar. Apa kata kalau cuba guna IG Dr. Firdaus pula? Saya add Dr. Firdaus. Okey, sekejap Alright. Sabar ya tuan-tuan. Kita sedang menguruskan untuk Dr. Munirah join kita. Dr. Firdaus. Okay, send.
Okey. Add. Syafiq Fauzan, tajuk malam ni tentang gigi. Syafiq, kita bersama Dr. Gigi. So, apa-apa nak tanya tentang. Okey, Alhamdulillah. Rupanya Dr. Firdaus juga IG dia. Okey, Alhamdulillah kepada para penonton sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita nak Dr. Munirah uji suara dulu. Saya nak test netizen, kita dengar tak? Assalamualaikum. Ada dengar ke? Okey, boleh komen sikit tak? Jelas tak suara Dr. Munirah? Kalau jelas, kita boleh mulakan. Assalamualaikum. Ada dengar ke? Okey, Lindah jawab okey. Yang lain boleh komen jelas. Okey, Dr. Ridwan pun jawab jelas. Lagi Auni pun jawab jelas. Okey, alright. Kalau nampak orang tu dah mengerangkumi keseluruhan lah tu. Okey. Baik, pertama sekali alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita dapat bersama-sama IG live sekali lagi, dan malam ini kita pilih tajuk yang lain daripada yang lain. Kalau semalam tajuk tentang pengalaman menjaga perairan negara bersama pegawai maritim. Sebelum itu bersama dengan pakar pediatrik kesihatan kanak-kanak. Hari ini saya nak cari siapa alumni yang rare sikit. Maka saya teringat kepada seorang alumni USIM, Dr. Munirah Rosali, merupakan doktor pergigian di Klinik Pergigian Dr. Smile Taman Melawati, Kuala Lumpur. Mereka berdua ni suami isteri, dua-dua alumni USIM. Dr. Firdaus Fuzai ni kita panggil apa ya? Doktor businessman ke? Apa-apalah kan, menguruskan klinik, banyak klinik, antaranya klinik anda yang berada di Selangor, di Perak pun ada. Okay? Baik, kepada sahabat-sahabat netizen yang sedang bersama dengan kami, tajuk kita malam ni tentang gigi cantik senyuman menarik. Hari ini kita nak bincang tentang macam mana tentang sakit gigi ke ataupun mencantikkan gigi. Sebab sekarang ni ramai sudah terdedah bagaimana untuk kita jaga kesihatan gigi kita dan mencantikkan gigi kita. Baik, mungkin sebagai permulaan ni Dr. Munirah, mungkin kita nak tanya dulu, memang daripada kecil memang nak jadi doktor gigi ke daripada dulu, ataupun ada cita-cita lain? Kemudian macam mana tiba-tiba masuk jurusan pergigian dan jadi doktor gigi? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Haridi sebab sudi buat IG live berkaitan dengan tajuk hari inilah. Okay. Yang pertamanya berkaitan dengan cita-cita. Saya boleh katalah cita-cita tu dari kecil tak samalah dengan apa yang dah jadi sekarang. Tapi biasalah masa zaman kecil-kecil kita ada cita-cita lain, tapi dah besar kita ikut apa orang kata kehendak sekarang, waktu time kita dah meningkat dewasa tu, tu yang membawa saya sekarang lah. Okey. Baik, best tak jadi doktor gigi? Alhamdulillah setakat ni waktu sangat berbeza lah. Waktu time belajar memang kita lain lah kita punya pandangan, dan selepas dah jadi doktor gigi, Alhamdulillah saya semakin, orang kata, yalah waktu time kita nak adapt tu ambil masa. Dah selepas kita dah jadi doktor gigi tu kita enjoy lah. Alhamdulillah. Okay. Maknanya waktu sekarang, waktu PKP, klinik buka ke? Ya, Alhamdulillah setakat ni klinik Dr. Smile Taman Melati kita beroperasi setiap hari. Hari Isnin sehingga hari Jumaat 9 pagi sehingga 7 petang. Hari Sabtu dan Ahad kita beroperasi 9 pagi sampai pukul 6 petang lah. Okey, maknanya tutup hari Ahad saja? Tak, Sabtu dan Ahad. Oh, Sabtu Ahad. Okey, baik. Pada sahabat-sahabat yang menonton, klinik Dr. Munirah di Klinik Dr. Smile di Taman Melawati, Kuala Lumpur, dekat dengan Taman Permata.
Saya ni dengan klinik Dr. Smile ni, dia jadi macam klinik pergigian keluarga lah, peribadi. Jadi isteri saya, anak-anak saya memang saya hantar di sini lah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang nak dapatkan rawatan sebagainya, boleh pergi ke klinik Dr. Smile. Malam ni kita nak bincang apa yang tentang kesihatan gigi. Jadi mana-mana sahabat yang dengar nak tanya soalan apa-apa, boleh tanya. Nak dapat rawatan tak boleh dekat sini, kena pergi klinik. Ini cuma konsultasi percuma saja. Okey. Baik doktor, mungkin kita nak sambil kita nak tunggu soalan daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin doktor boleh cerita sikit tentang apa selalu kerosakan yang berlaku kepada gigi kita ni, dan apa rawatan yang biasalah yang doktor buat di klinik. Okey, pertamanya rawatan ataupun masalah gigi yang biasa kita tengok ni keradangan gusi lah ataupun masalah gusi berdarah yang tu disebabkan plak yang terlalu tebal ataupun karang gigi lah yang tu memerlukan rawatan scaling ataupun cuci gigi yang tu common lah kalau kita jumpa. Yang keduanya gigi berlubang, yang tu semua orang pun ada masalah gigi berlubang. Yang tu juga berbeza dari segi peringkat dia lah. Ada peringkat permulaan, ada yang sampai lubang terlalu dalam menyebabkan dah kena saraf gigi, yang tu perlu buat rawatan sama ada tampalan ataupun rawatan saraf lah. Yang ketiganya, yang ni juga common, biasanya yang ni pada pesakit yang berusia lah, periodontium, keradangan pada supporting tissue gigi dan juga tulang. Yang ni biasanya pasien akan datang kat kita dengan masalah gigi goyang, tiba-tiba gigi goyang lah. Yang tu biasanya advanced stage dah lah. Dan yang perlukan rawatan yang rapi. Yang selain pada kerosakan gigi, biasa pasien pun dah semakin concern terhadap gigi tak teratur lah, yang gigi berlapis, jarang, itu pun common juga pesakit datang ke klinik gigi. Okey, baik. Ini soalan pertama yang masuk terus daripada Indonesia, doktor. Wah, hebat ni sampai Indonesia peminat Dr. Smile ni. Dia kata, saya Hendra daripada Indonesia, saya nak tanya apa ubat yang aman untuk sakit gigi? Maknanya kalau sakit gigi, ubat apa yang paling sesuai? Sebab rata-rata kita ni sakit gigi lah, sakit yang paling teramat-amat sakit. Jadi kalau kita duduk di rumah tiba-tiba sakit gigi, sebelum kita nak pergi klinik, apa doktor boleh sarankan ubat yang boleh kita gunakan? Biasanya bila pesakit dah sakit gigi kan, mesti kita cari painkiller dululah. Biasa kalau painkiller yang common ada dekat rumah, Panadol lah, ataupun kalau untuk kanak-kanak pun juga boleh bagi sirap Panadol tu. Sebabnya kalau antibiotik ke apa semua biasanya dipreskripsi oleh doktor gigi sendirilah, kena tengok condition dulu perlu untuk antibiotik ataupun tak. Biasa kalau macam bila jumpa dengan doktor, bila dia describe sakit yang tak boleh tidur, macam-macam lagi sakit derita tu, mungkin doktor akan prescribe ubat painkiller yang lebih tinggilah dosage dia tu. Maknanya kalau mula sakit di rumah tu boleh makan painkiller Panadol sebagainya. Kemudian tapi kalau nak dah terlalu sakit, memang kena pergi cari doktor. Betul. Sebab itu Dr. Smile dia buka hari-hari. Sebab nak menunggu orang yang sakit ni kan, sakit gigi macam-macam sakit. Baik. Alright. Kemudian doktor, saya perasan satu perkara, mungkin nak tanya pengalaman doktor lah sepanjang buka klinik ni. Ada tak pengalaman-pengalaman yang kelakar yang berlaku pada pasien? Maknanya tiba kita nak cabut, dia berlari ke melompat ke? Ada tak pengalaman-pengalaman kelakar macam tu? Pengalaman kelakar, aduh, susah nak cari tu. Biasanya pasien datang kat kita tu memang macam-macam lah reaksi dia tu. Biasa, doktor saya takut ni. Memang biasa yang tu ayat yang pertama yang kita doktor gigi akan dengar lah. Doktor saya takut ni, doktor kena slow-slow. Macam tu lah. Kalau kelakar tu saya tak rasa yang tu adalah kelakar. Yang tu macam orang kata common lah, setiap hari kita jumpa pesakit yang macam tu. So macam kita kena betul-betul explain, bila kita bagi tahu macam mana tata cara kita nak rawat pesakit macam ni, bila sakit macam ni. Biasa patient
gementar lah. Kita kena nak deal dengan patient yang gementar tu, kena ada cara dia jugalah. Kadang bukan lucu tapi lebih kepada nak merunding patient sampai jadi buat rawatan. Kita nak tolong kan. Lebih kepada nak tolong patient supaya hilangkan sakit gigi. Maknanya doktor gigi pun kena jadi pakar psikologi, motivasi. Betul lah. Kalau tengok tu, tambah-tambah kalau pesakit kanak-kanak lah. Yang tu memang perlu kesabaran dan juga ambil masa yang lama lah untuk kanak-kanak duduk atas kerusi dental chair tu pun ada cara dia sampailah boleh buat rawatan. Okay. Yang sedang masuk ni Ustazah Nazirah, dia kata the best doctor ever in recommended. Ini juga salah seorang pelanggan ataupun yang mendapat rawatan di Dr. Smile lah. Jadi sekarang ni dia sedang cantik lah pakai braces tu. Baik, ada satu soalan daripada Nasai. Dia kata, doktor boleh ke pakai braces bawah sahaja? Okay, untuk rawatan braces ni dia bukan kita boleh jump into conclusion dia perlu pakai braces. So biasanya patient kena datang dan dapatkan consultation. Kita kena tengok dulu gigi atas dan gigi bawah macam mana cara gigitan dia. Kita kena ambil x-ray. Banyaklah dia punya step tu. Kita kena buat analisis baru boleh kita plan lah sama ada sesuai untuk buat rawatan braces atas ataupun bawah sahaja. Itu pun bergantung. Tapi maknanya selepas kita buat diagnosis sebagainya, kalaulah dia hanya perlu pakai di bawah saja pun boleh buat? Pun boleh buat, possible. Okey, maknanya tengoklah. Yalah, kadang-kadang kita rasa yang bawah saja, bila pergi cek rupanya semua kena buat. Betul. Okey, jadi Nasai, yang Dr. Munirah cadangkan kena pergi jumpa dahulu, tapi sekiranya kondisi di bawah saja yang perlu pakai pun boleh buat, tak ada masalah. Okey, daripada Nur Fikri, doktor, dia kata, apakah cara untuk membersih standing pada gigi selain daripada whitening? Staining tu biasanya masalah ialah kita minum kopi, Milo, teh ataupun makanan yang berwarna lah, terutama kari ke yang menyebabkan stain pada gigi. Biasanya whitening ni rawatan yang paling orang kata possible lah untuk menghilangkan stain. Biasa scaling tu boleh hilangkan stain. Kalau buat whitening tu dia lebih macam nak putihkan gigi lah. Walaupun dengan scaling dia just untuk hilangkan karang gigi dan juga staining lah. Dia tak putihkan. So boleh untuk buat rawatan scaling. Okey. Oh, maknanya scaling ni hanya untuk membersihkan, tetapi kalau nak putihkan kena whitening. Ya, betul. Okey. Saya ni macam boleh jadi doktor gigi dah ni. Baik, daripada Rahimah Abdul Wahab, dia kata, Dr. Munirah, macam mana Dr. Munirah hadapi pesakit-pesakit yang high demand dan sentiasa tak puas hati dengan servis yang ditawarkan? Ada ke pengalaman? Yang tu memang semua doktor, bukan saya sajalah, semua doktor pun akan ada jumpa dengan patient pesakit yang high demand. Actually bukanlah pesakit high demand, semua orang pun ada hak untuk yelah yang terbaik kan. So memang kena perbincangan dengan pesakit tu kena perlu secara detail lah, nak tahu patient nak macam mana. Sebab sebenarnya bila tak ada perbincangan yang tak mutual ataupun tak meet patient punya expectation, tu yang jadi macam ni patient ni demand lah apa semua kan. Maksudnya bila patient pun bagi tahu apa expectation dia dan doktor faham apa yang patient nak, dia akan InsyaAllah akan meet lah patient dan juga doktor itu sendiri. So perbincangan tu mungkin bukan dalam satu visit saja kita tak dapat conclusion. Mungkin 2-3 kali appointment perlu untuk kita dapatkan conclusion dengan patient. Apa yang dia nak dan ialah sebab semua orang pun nak yang terbaik kan. Bukanlah kata patient ni high demand, patient ni macam tu, sebab semua orang pun ada expectation yang berbeza dengan gigi masing-masing lah. Macam tu. Yalah.
Dia kadang-kadang sekali jumpa dia tak boleh. Macam kami di JAKIM jugalah doktor. Kalau datang minta khidmat nasihat keluarga, datang sekali dia tak boleh selesai masalah. Jadi Betul. kadang-kadang dia berselindung di sebalik masalah dia. Betul. Jadi bila 2-3 kali buat perjumpaan, barulah kita tahu apa masalah. Kadang-kadang dia tak solat, kadang-kadang cara dipanggil lah. Jadi sebenarnya semua bentuk konsultasi ni sama je pattern dia. Jadi Betul. kena sentiasa datang jumpa doktor gigi lah. Okay. Baik. Daripada Ifa. Oh, ramai peminat Dr. Smile ni. Ramai yang hantar soalan ni. Okey, dia kata, apa risiko pembedahan gigi bongsu dan berapakah peratusan keberhasilan pembedahan tersebut? Oi, macam soalan periksa dia tanya ni. Yang ni pun actually common yang kita deal sebab biasa pesakit memanglah even cabut gigi biasa pun memang dah takut sangat kan. Tapi tambah juga bila kita cakap oh ni perlukan buat minor surgery ataupun pembedahan kecil. Dengar pembedahan tu pun dah patient nak tak jadilah doktor saya nak keluar lah macam tu. So jadi macam bila kita cakap minor surgery ni actually biasanya untuk gigi bongsu yang terimpak ataupun tisu gusi yang terimpak yang menyebabkan kat tempat yang gigi bongsu tu bengkak, patient pun sakit, tak boleh buka mulut besar. Yang tu biasa masalah dia lah. Jadi tadi tanya pasal risiko kan. Biasa risiko ni pun kita kena sebelum buat pembedahan ni kita akan ambil X-ray dulu. X-ray keseluruhan gigi so that sebabnya kedudukan gigi tu gigi bongsu tu dia dekat kita punya angle rahang ni. So dekat situ pun ada salur saraf yang berada di bawah biasanya dekat kita punya dalam tulang. Jadi risiko yang biasa yang kita deal biasa pendarahan lah. Biasa pendarahan tu ialah kita potong gusi tu definitely lah ada pendarahan. Jadi bila kita ada pendarahan tu doktor akan jahit balik semula tempat yang kita buat pembedahan tu. InsyaAllah dia akan stop immediately. Dan yang keduanya di samping kita buat suture ataupun jahitan, kita akan minta patient letakkan compression dengan kapas so dia akan berhentilah pendarahan tu. Yang keduanya selepas kita bagi ubat bius, patient tak ada rasa sakit waktu time pembedahan. Tapi selepas pembedahan dalam 2 jam macam tu kita dah akan start rasa denyut. Saya sendiri pun alami benda yang saya cerita kat patient tu, saya pun alami pembedahan gigi bongsu tu. Jadi bila rasa start nak sakit tu memang kita akan prescribe painkiller lah. Jenis painkiller yang kita bagi adalah common untuk patient yang melalui surgery lah. Yang tu pun insyaAllah selepas makan ubat painkiller tu patient tak ada rasa sakit. Yang ketiganya bengkak lah. Yang pertama lepas 24 hours yang pertama tu mungkin kita tak perasan lagi untuk kita akan bengkak. Kita akan advise untuk tuang ice pack untuk kurangkan bengkak tu dan elakkan tidur baring sebelah yang kita buat surgery tu lah. Yang keempatnya bila kita punya gusi yang tempat kita buat rawatan pembedahan tu menyebabkan gusi kat situ bengkak dan mulut kita tak boleh nak buka besar. Sebelum ni kita boleh menguap besar, lepas daripada buat pembedahan tu itu sahaja temporary, bukanlah berkekalan kita tak boleh nak buka mulut besar tu. Dia just temporary. Selepas dah bengkak tu surut, insyaAllah dah boleh buka macam biasalah. Yang kelimanya tempat jahitan tu pun jadi faktor kepada infection kalau kita tak jaga kebersihan tempat yang sebab kita ada jahitan. So kalau makanan ke apa sangkut kat situ kita tak bersih betul-betul pun boleh jadi reinfection lah tempat pembedahan tu. Baik. Detailnya doktor cerita ni. Kalau macam saya duduk dalam klinik tapi ini para penonton macam dapat konsultasi percuma ni. Mana nak dapat macam tu lah dekat klinik macam tu kita explain. Jadi kalau setenang ini Dr. Smile explain kat kita, apa nak takut. Jadi kena datanglah ke klinik. Baik, ini ada satu pemahaman orang Melayu lah daripada Aunia Zahar ni. Auni Azhar nama dia. Saya pun biasa dengar juga, dia kata kalau kita makan lemon, adakah menyebabkan gigi kita ni mudah rapuh?
Dia jadi. Betul ke dakwaan tu? uh, lemon ataupun apa-apa makanan yang berasid lah. Dia bukan lemon saja. Apa lagi makanan yang asid dia rendah, macam apa lagi ya, Asam macam tu. asam, macam tu lah. Ataupun minuman bergas, itu pun menyebabkan acidity dalam mulut kita ataupun gigi tu berkurang. Bila asid yang dalam mulut kita tu tidak pada normal je, pH normal dia, kita punya gigi dia bukan rapuh, dia semakin terhakis, macam permukaan yang terhakis lah, macam tu. Dia bukan rapuh tapi dia lebih kepada menyebabkan permukaan struktur gigi kita tu terhakis. Okey? Okey. Lepas saya ni peminat asam, lepas ni kena berhenti makan asam nampaknya. Baik. Alright. Itu penjelasan daripada Dr. Munirah tentang gigi rapuh. Sebenarnya bukan rapuh, menyebabkan dia terhakis. Jadi sebenarnya kemudian berkarbonat tu tadi akan menyebabkan gigi kita ni terhakis. Jadi bukan rapuh lah. Okay. Baik. Alright. Saya pun suka makan asam. Jadi nampak gaya kena berhenti makan asam ni. Kena kurangkan. Baik. Kurangkan. Aduhai. Sebab saya suka, Dr. Firdaus tahulah, kita suka makan colek. Jadi kalau buah pau, cicok, sedap sungguh. Pernah nak puasa kan? Baik, alright. Ada ni juga ada satu soalan menarik juga. Ini soalan fiqh ni tentang tak apa ni, yang tu nanti saya jawab dalam DM kepada ni. Dia tanya tentang gigi kalau kita dah meninggal dunia, jadi gigi palsu kena buang sebagainya. Nanti saya akan jawab, saya akan DM kepada 56 Nabil ni. Ni soalan fiqh ni, hebat soalan dia ni. Okey. Saya pilih-pilih soalan ni. Okey. Baik, daripada Fadli Basir, dia kata, apa yang menyebabkan gusi kita ni mudah berdarah? Itu adakah masalah gusi secara semula jadi ataupun kerana pemakanan sebagainya ataupun gosok gigi terlalu kuat? Okey, yang macam saya cakap tadilah, kerosakan ataupun keradangan pada gusi tu adalah common. Dia disebabkan plak ataupun cara berus gigi kita tu yang tak bersih. Bila plak retain dekat permukaan gusi dan gigi kita, yang tu dah menyebabkan koloni bakteria dah bertindak dekat kita punya permukaan gusi ataupun gigi. Lama kelamaan gusi tu dah menghasilkan alert lah, nak bagi tahu kita something wrong dekat situ. Tu yang menyebabkan dia keradangan tu. Dan kita kena buat something lah. Bila ada setengah orang bila gosok gigi, dia tengok gusi dia berdarah, dia dah tak nak gosok gigi. Dia rasa mungkin lah bila gosok gigi tu penyebab kepada gusi berdarah. Sepatutnya kena jumpa doktor gigi lah untuk tengok apa masalah sebenar. Okey. Ni ada daripada sahabat kita ni, dia kata gigi saya berlapis sejak saya buat braces dengan Dr. Munirah, gigi saya dah cantik. Amboi. Cuba upload gambar tengok cantik macam mana. Okey. Baik, lagi. Arsyad, ni sahabat kita ni, dia kata kenapa Dr. Firdaus start live sekali? Buatlah lalu lalang kat belakang, dia kata. Dr. Firdaus tengah jaga anak ni. Okey, baik. Daripada Nuha Al-Baimi, dia kata, doktor, saya nak tanya, apa makanan yang boleh merosakkan gigi dan apa makanan yang boleh menyihatkan gigi? Okey. Kalau merosakkan tu mungkin kita boleh nak detailkan lah, macam contoh ada setengah orang ada habit tau, dia mengunyah, yang tu pun ada setengah orang ada habit kunyah ketul ais, kunyah pensel. Ada orang ada habit tu mungkin boleh merosakkan gigi lah. Gigi boleh patah ataupun crack ataupun pecah lah. Yang tu orang kata boleh merosakkan.
Tapi kalau dari segi makanan yang boleh menyihatkan gigi ni, confirm lah kita kata susu boleh menyihatkan atau apa pun makanan lah. Kalau makanan bergula tu, yang tu pun salah satu pemakanan yang boleh merosakkan gigi lah. Okey, maknanya tapi memang benda ni daripada kecil pun kita tahu. Bila doktor gigi datang ke sekolah kan, jangan makan bergula sebagainya. Tapi dia makan juga. Tapi banyakkan minum susu supaya dapat menyihatkan gigi kita. Okey, baik. Yeah. Okey, ada lagi satu daripada Jiro. Jiro ni setia selalu tonton kita. Dia kata, betul ke orang kata sebelum tidur kena gosok gigi? Adakah sebelum tidur gosok gigi akan menyebabkan bersih? Memanglah kan? Memang rutin untuk setiap hari, 2 kali sehari tu kita nasihatkan untuk menggosok gigi lah. Untuk Maknanya sehari 2 kali? Pagi dan juga sebelum tidur. Tapi kalau kita selalu gosok gigi, maknanya kalau contoh sehari 4 kali, adakah dia pun menyebabkan gigi kita pun terhakis? Cara berus tu, kalau teknik berus gigi pun kita kena tengok jugalah. Sebab ada setengah patient dia claim gosok gigi saya memang selalu gosok gigi kerap. Tapi masalah gigi dia tetap sama. Maksudnya ada gusi berdarah ataupun menyebabkan gigi dia tu terhakis sebab berus gigi, jenis berus gigi pun kita kena tengok jugalah jenis berus yang betul dan teknik pemberusan dia tu pun kena betul lah. Barulah kalau dia berus 5-6 kali sehari pun dia punya kebersihan gigi tu insyaAllah terjamin lah. Baik. Sebab saya selalu bila pergi ke klinik Dr. Munirah, Dr. Sman ni, nasihatnya adalah kadang-kadang tak semua kuman ataupun kita boleh selesaikan dengan berus gigi. Jadi dia kena pergi scaling supaya yang berada di celah-celah yang tak mampu kita nak berus tu, maka dapat dikeluarkan. Betul ke? Betul. Yang penting Baik, dia kalau rutin penjagaan ataupun rutin jumpa dengan doktor gigi tu secara berkala lah. Macam 6 bulan sekali kita dapatkan rawatan ataupun dapatkan rundingan lah dengan doktor gigi. Kalau nasihat doktor, scaling ni, cuci gigi ni dalam tempoh setahun berapa kali yang sesuai untuk seseorang, untuk orang normal lah? Orang normal lah untuk rawatan scaling 6 bulan sekali pun boleh ataupun setahun sekali. Yang tu pun bergantung kepada karang gigi pesakit. Sebab ada setengah patient yang walaupun 3 bulan selepas kita buat scaling, karang gigi dia tetap banyak ataupun tebal. So yang tu mungkin kena follow up lebih regular ataupun frequent lah, berbanding ada juga patient kalau kita tengok tu selepas 2 atau 3 tahun selepas kita buat scaling, gigi dia masih bersih macam tu. Itulah katanya berbezanya teknik pemberusan setiap orang tu lain kan. Itu yang kita kena tengok pada setiap patient lah. Okey, baik. Sebab dia orang Melayu ni bila dia dengar doktor gigi, dia paling takut berbanding doktor-doktor lain. Semua orang macam tu. Ya. Saya ingat kerana apa doktor punya? Kerana kad hijau waktu kita kat sekolah dulu. Itu penyebab. Sekolah betul. Jadi kena tukar kad rasanya. Okey, daripada Syahid Aziz, dia kata doktor, contoh gigi bertaring, apa yang bagus rawatan buat? Braces ke ataupun veneer? Apa benda ni? Contoh gigi bertaring tu macam mana ya? Sebab tak boleh nak bayar sebab semua orang ada gigi taring. Macam mungkin bertaring tu obvious sangat. Mungkin disebabkan gigi tu berlapis. Jadi susunan gigi tu nampak macam obvious dia punya taring tu. Saya mungkin macam tu. Kalau kita tengok pada keadaan ataupun masalah setiap pesakit juga.
Tak boleh nak simply cakap oh patut kena buat yang ni. So kena tengok juga setiap gigi dia tu susunan macam mana, apa yang concern dia lah. Dan baru kita boleh bagi tahu seharusnya buat rawatan apa. Okay. Saya ingat gigi berlapis tu bukan gigi taring. Jadi bila berlapis dia menyebabkan gigi taring tu obviously terpampar lah kan. Jadi saya ingat dia perlu jumpa doktor sebab apa? Bila kita jumpa doktor baru doktor beri nasihat kepada kita apa yang terbaik. Sama ada nak pakai braces ke nak buat sebagainya lah kan. Okey. Baik. Satu soalan doktor, saya ni peminat bola, jadi saya selalu tengok pemain-pemain bola sebelum dia kaya gigi dia tak cantik. Kemudian bila dia dah jadi pemain hebat gigi dia cantik. Jadi apa rawatan yang ada di klinik Dr. Smile ke yang boleh mencantikkan gigi? Okay, first sekali untuk mencantikkan tu adalah second value lah. Yang pertamanya adalah kita nak dapatkan fungsi gigi tu sendiri. Kalau macam contoh kata pelakon ke artis ke nak dapatkan gigi cantik tu, ada juga rawatan yang kita boleh advise lah. Tapi bergantung kepada orang kata masalah dan concern dia jugalah. Kalau untuk dapatkan susunan gigi cantik apa semua tu, braces antara salah satu ataupun pendekat gigi tu salah satu option jugalah untuk susun gigi supaya penjagaan kita lebih mudah. Bila gigi tersusun kan kita boleh berus, makanan tak mudah lekat. So bila kita boleh jaga gigi dengan baik, jadi masalah kerosakan gigi tu semakin kurang lah. Jadi bila gigi tersusun tu penting, pertamanya fungsi lah. Yang kedua tu bila gigi tersusun tu nampak cantik lah, orang kata extra value lah dekat situ. Selain daripada braces, veneer pun antara option lain. Biasa veneer ni kita advise kepada patient kalau dia tak puas hati dengan contoh gigi tu ada tampalan je lah, kiri kanan ada tampalan ataupun tampalan besar. Jadi macam tak confident kan kalau nak senyum tu nampak tampalan tu kuning sikit, gigi original tu putih sikit. Jadi veneer tu kita boleh bagi option juga. Ataupun sarung gigi lah. Sarung gigi tu kita panggil crown. Crown tu untuk melindungi lah struktur asal gigi tu. Jadi nampaklah cantik lepas dah buat veneer ke crown ke macam tu. Baik. Apa tu saya nak kadang-kadang ialah cantik tu macam Dr. Nira sebut adalah ekstra lah, tetapi yang paling penting adalah kembalikan fungsi gigi. Jadi kita mudah makan, tidak melekat, tidak ada di celah-celah gigi dan sebagainya. Okay. Alright. Banyak soalannya. Ramai yang tanya tentang harga ni. Saya malas nak tanya sebab apa? Dia bukan kita boleh bagi tahu standard macam ni. Dia perlu kita hadir, kemudian kita akan tentukan. Oh, okey, part ni. Sebab itu saya cadangkan kepada para sahabat-sahabat yang sedang tonton, boleh DM di Instagram ataupun Facebook Dr. Smile Taman Melawati Kuala Lumpur. Nanti mereka akan maklumkan yang secara umumnya. Nanti bila kita buat konsultasi pertama, bukan konsultasi pertama tu terus jadi. Tapi doktor akan nasihat dulu kan. Sebab orang takut pergi klinik doktor gigi ni, dia bimbang masuk je terus. Tidak, kadang kita bagi nasihat dulu, part-part mana yang perlu, kemudian terpulang pada pasien tu. Betul doktor? Betul. Boleh lantik saya jadi duta dah ni. Okey. Okey. Daripada Rafiuddin, dia kata berapa umur yang sewajarnya kanak-kanak boleh tukar kepada gigi kekal? Boleh cabut gigi susu, tukar pada gigi kekal. Okey, so untuk kanak-kanak
seawal 6 tahun gigi kekal akan start tumbuh lah. Jadi untuk setiap satu gigi tu dia berbeza, dia ada jadual dia. Boleh je Google kalau nak tengok setiap satu gigi tu biasa kita ada charting ataupun setiap satu gigi. Yelah, mak pun tak tahu kan gigi mana ni nak panggil nama dia, tapi biasa dekat pada gambar rajah tu dia ada umur sepatutnya gigi tu dah start longgar ataupun goyang. Sebab biasa commonnya patient datang kat kita tu gigi kekal dah keluar, gigi susu duduk kat situ lagi. Sebabnya mungkin budak, yelah kanak-kanak sendiri mungkin dah tak berani nak goyang ke ataupun dia pun takut kan nak cabut sendiri. So parents tu sendiri kena concern lah tentang jadual tu, kena tengok gigi mana yang akan waktu time tu sewaktu tu kena cabut. Jadi tak berlakulah gigi berlapis. Yang tu biasa punca kepada gigi berlapis lah. Kalau lambat cabut. Okey, baik. Maknanya boleh Google tentang jadual pertumbuhan gigi. Jadi senang ibu bapa untuk cek sama ada perlu cabut dan sebagainya. Okey. Alright. Hendra daripada Indonesia ni tanya, dia kata adakah pensyarah USIM Dr. Munirah adalah bekas pelajar USIM. Sekarang ni berkhidmat di klinik gigi dia. Okey. Ada daripada Dewi daripada Brunei. Oh, teman kita daripada Brunei Darussalam. Terima kasih banyak. Okey, kita sudah sampai di minit-minit akhir. Kita sebenarnya live dalam 45 minit ke 50 macam itulah doktor. Tak boleh lama-lama. Jadi mungkin kita akan ambil soalan terakhir sebelum kita buat kesimpulan. Ada yang tanya tentang bulan Ramadan. Okey. Nur Fikri, nanti saya akan Nur Fikri DM saya tentang hukum gosok gigi bulan Ramadan. Nanti saya akan bagi jawapannya. Okey. Alright. Baik. Yang lainnya banyak kepada soalan-soalan yang sama. Okey, sebagai akhirnya doktor, mungkin doktor boleh bagi nasihat sebab yang tonton ni ramai daripada ibu bapa moden yang anak dia masih lagi kecil, kanak-kanak bawah umur daripada 12 tahun. Mungkin doktor boleh bagi nasihat kepada ibu bapa untuk menjaga kesihatan gigi anak masing-masing. Okay, yang pertamanya sebab biasa parents jumpa kita akan tanya kan bila nak bawa jumpa doktor gigi. Seusia umur 6 bulan tu anak-anak kita akan start pertumbuhan gigi susu. Jadi waktu time tu dah boleh bawa ke jumpa doktor gigi masa tu. Dan yang keduanya, cara pembersihan gigi tu sendirilah. Walaupun kanak-kanak dah tak ada gigi lagi, gusi tu juga kena buat pembersihan lah. Seawal usia 3 bulan, 4 bulan tu pun dah start boleh guna kapas ataupun kain kasar untuk bersihkan bahagian gusi dan juga gigi. Yang common juga adalah cara penyusuan yang betul lah. Biasa mak ayah takut nak berhentikan susu botol. Biasa kita advise umur 12 bulan ke 18 bulan tu dah kena stop minum botol. Kadang-kadang kanak-kanak minum sambil tidur kan. Yang tu pun common juga. Yang tu antaranya lah. Itu saja. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Munirah atas perkongsian hari ini. Jadi kepada sahabat-sahabat yang nak dapat nasihat lagi ataupun nak tanya tentang rawatan gigi, tentang gigi masing-masing, sebab gigi ni dia salah satu daripada keyakinan diri. Jadi kalau gigi tu tak cantik ataupun sakit, menyebabkan keyakinan diri kita pun terganggu. Ini mana-mana orang pun macam tu. Sama ada kita nak pergi mesyuarat, nak appear dengan kawan-kawan sebagainya. Jadi jangan takut untuk dapatkan rawatan gigi, kerana saya tak pernah dengar lagi doktor gigi makan orang. Jadi kena hadir. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Munirah. Salam kepada Dr. Firdaus, insyaAllah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, boleh dapatkan informasi, pergi ke Instagram Dr. Smile Taman Melawati ataupun ke Facebook Dr. Smile Taman Melawati. Di sana
saya telah follow Instagram dan juga FB. Jadi banyak informasi-informasi tentang kesihatan gigi yang boleh kita dapat di sana. Mungkin kita tak perlukan rawatan sekarang, tetapi kita dapat banyak informasi. Jadi pada masa akan datang, kita boleh gunakan ataupun nasihat pada anak-anak dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak Dr. Munirah. InsyaAllah kita jumpa lagi di klinik pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian. Best hari ni. Saya pun banyak maklumat yang saya dapat tentang kesihatan gigi. Yalah, topik gigi ni waktu PKP ni tak ramai orang bincang. Jadi saya cuba cari alumni USIM yang boleh berkongsi dengan kita tentang kesihatan gigi. Jadi insya-Allah saya akan save perbincangan ini dalam IG story. Jadi boleh tonton lagi tentang pandangan-pandangan Dr. Munirah tentang kesihatan gigi. Jadi insya-Allah di lain waktu nanti saya cari lagi teman-teman yang boleh berkongsi dalam topik-topik yang lain pula. Jadi terima kasih banyak kepada Jumiati, Jiro, kepada Syahir, Arif Kimi, Mujahidah, Nishhania, kemudian Nur Fikri, Diwi, Nurliana, Hendra. Terima kasih Bapak Hendra daripada Indonesia. Terima kasih Cik Diwi daripada Brunei Darussalam. Kemudian Karik, thank you very much. Mazna, kemudian Fazli, Rahimah, Salim, Dr. Mahyudin. Subhanallah. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.